Ampere. Alright, masuk saya dalam kendaraan. Cuba beri salam dengan penguji. Bagi tahu dokumen dirimu dulu. Oke? Sebab dalam borang tu risau-risau tersalah pula. Bukan orang yang sepatutnya yang naik bersama dengan penguji, lain orang pula. Jadi, bagi tahu dulu kau punya dokumen diri. Oke, sebagai contoh, pertama beri salamlah dengan penguji. Selamat pagi tuan, nama saya apa? IC kos. Saya mengambil lesen kelas D. Tarik tamat lesen L saya pada 25 bulan 3 2026. Sebelum jalan saya akan memulakan RSM. Memastikan back tangan ditarik, melaraskan tempat duduk, meletakkan tangan di atas steering kedudukan 10-2-9-3, melaraskan cermin pandang belakang, melaraskan cermin sisi kanan, dan melaraskan cermin sisi kiri. Saya akan menguji panel instrumen. Lampu amaran suhu enjin berfungsi, lampu amaran tekanan minyak enjin berfungsi, lampu amaran brek tangan berfungsi, lampu amaran bateri berfungsi, tolok bahan bakar berfungsi. Saya akan hidupkan enjin dengan menekan clutch dan memastikan gear dalam keadaan bebas. Lampu kecil berfungsi, lampu besar berfungsi, lampu tinggi berfungsi. Signal kanan berfungsi, signal kiri berfungsi. Horn berfungsi, wiper dan air wiper berfungsi, lampu hazard berfungsi, jarum RPM berfungsi, tali pinggang, berfungsi. Tuan, saya telah selesai membuat pemeriksaan RSM dan bersedia untuk diuji. Oke, jadi apabila penguji sudah memberikan arahan untuk mulakan perjalanan, tindakan pertama kamu adalah menghidupkan signal ke kanan. Oke, tak kira di mana kamu start, tak kira di mana kamu berada untuk memulakan pergerakan kamu. Di sini kah, di sana kah, atau di mana-mana, hidupkan signal ke kanan. Oke, bila sudah selesai, buat cito sebelum bergerak. Oke, perhatikan cermin, isyarat sudah dihidupkan kan? Oke, titik buta, toleh kanan, toleh kiri. Bila selamat, barulah olah gerak. Oke, kamu bergerak apabila tiada rintangan di hadapan kamu. Kamu kena beri laluan kepada kendaraan-kendaraan yang lebih utama. Oke, kita akan keluar daripada arah kiri, jadi hidupkan signal ke kiri. Oke, jadi di sini naik kepada gear 2. Kita akan membelok ke kanan kan? Hidupkan signal awal. Selesai saja membelok, matikan signal. Jangan dibiarkan hidup. Oke, bahagian sini lagi. Kita akan membelok ke kiri. Hidupkan signal kiri awal. Selesai membelok, matikan signal lagi. Oke, di hadapan kita tuh simpang. Asal simpang, kena ingat kita kena berhenti. Berhenti di belakang garisan. Jadi tindakan pertama adalah memperlahankan kendaraan, turun kepada gear yang paling rendah, hidupkan signal arah sebelah kiri, dan berhenti di belakang garisan. Oke, boleh? Jadi kalau kamu mau tahu berhenti di belakang garisan di mana tempatnya, nih, bahu nih berada di tiang nih, atau pun lebih sedikit ke hadapan di tiang nih.
Oke. Bila kamu sudah berhenti, tindakan kamu adalah 3 gear, tarik handbrake. Kira dalam hati 2 saat ataupun 3 saat macam tu. Masuk kembali gear 1, turunkan handbrake untuk standby. Kenderaan sebelah kanan tu tiada ataupun jauh dan perlahan, bolehlah meneruskan pergerakan keluar. Apabila selesai membuat cito, naik kepada gear 2. Di sini kita akan melalui kawasan perumahan. Sebelah kanan kita nih kawasan perumahan ya. Jadi had kelajuan 30 km ke bawah. Tapi jangan sampai kamu bawa 20 km ke bawah pula. Sebab 20 km ke bawah terlalu perlahan sudah. Sedangkan gear kamu berada di gear 2. Sudah sesuai lah kan? Itu simpang kiri yang pertama. Kiri yang kedua berada di hadapan kita tuh. Macam yang kau perhatikan, kita akan melalui kawasan jalur rentas kuning ya. Ada 3 kan? 1, 2, dan 3. Yang kedua nih, coba hidupkan signal ke kiri, signal awal. Kelajuanmu 20 km, sesuai sudah untuk kau pusing. Pusing steering. Jangan sampai terkena garisan kiri dan terkena garisan di kanan. Kamu kena sentiasa berada di tengah-tengah. Untuk kasih tengah-tengah kenderaan kamu nih, penjuru nih kan, coba kasih sama dengan selari dengan di garisan tengah nih. Penjuru nih. Jadi apabila kamu kasih sama nih, kamu punya penjuru nih dengan di garisan tengah, kenderaan kamu pun berada di tengah-tengah sudah. Jadi bila kita berada di sini, nampak sudah di hadapan tuh ada lagi jalur rentas kuning kan. Di hadapan kita nih bulatan. Jadi tindakan kita perlahan. Di bahagian sini jalur rentas kuning yang kedua, hidupkanlah signal. Perhatikan hadapan itu. Jika ada kenderaan, perlahan dan berikan keutamaan daripada arah sebelah kanan. Guna gear 1, berhenti sebelum garisan. Standby. Ada peluang, teruskan. Inilah kiri yang kedua. Selesai membelok, naik kepada gear 2 dan matikan signal. Ini kawasan nih sangat panjang. Sangat panjang sampailah di bulatan airport. Jadi untuk area sini sesuailah untuk kamu naik pada gear 3. Kalau tidak halangan lagi macam gini kan, lapang, bolehlah kamu naik pada gear 4. Jadi jangan sampai had kelajuan kamu berlebihan pula. Kalau kamu bawa kenderaan dengan santai, bawa sampai gear 3 lah. Tapi kalau kamu mampu, kamu boleh up sampai gear 4. Macam ni, up sampai gear 4. Kau kena mengesan hazard di hadapan. Kalau macam gini, di hadapan kita, bila kita mendaki bukit, turunan bukit nih, lebih kurang curam sedikit kan. Jangan ditambah had kelajuan tuh. Kurangkan kelajuan, turunkan gear pada gear 3. Jarak mengekori. Kamu kena mengamalkan jarak mengekori ya, jarak yang selamat. Walaupun tiada garisan di sini, jangan terlampau dihimpit di sebelah kiri. Jadi kamu terlampau dihimpit, kena juga nih, gagal juga. Di hadapan nih, seleko tajam, perlahankan. Kalau boleh turunkan gear 2. Kalau tidak mau pun boleh juga kekalkan di gear 3 macam sekarang. Tapi jangan berlebihan, perlahan. Sudah membelok, kejar balik kelajuan gear 3 tuh. Ini yang tepat luas, jangan diimpit, kekalkan di tengah-tengah. Jadi kanan kita nih, lapangan terbang sudah. Inilah kiri yang keempat. Jalur rentas kuning yang kedua. Yang pertama, ini yang kedua. Hidupkan signal ke kiri. Dan
turunkan gear kepada gear 2. Macam biasa, perhatikan kanan, beri keutamaan. Apabila kanan ada peluang, teruskan. Masuk saja di sini, matikan sinyal. Oke, perhatikan di hadapan nih, kawasan sekolah. Kurangkan laju nih, sekolah. Ini sekolah. Jadi macam mana cara untuk kurangkan laju? Angkat kaki kanan, kawal brake kaki tengah. Sebab bila kamu lepas saja, kamu punya kelajuan kereta itu bertambah dengan sendiri. Jadi kita nak mau kelajuan tu melebihi 30 km, kita kena kekalkan 30 km ke bawah. Sampailah limpas ni di jantas, limpas ni pagar sekolah. Baru kita boleh melepaskan brake, kawal menggunakan minyak. Di hadapan kita ni pun ada jalur rentas kuning kan, traffic light pula. Jadi tindakan kita daripada awal, jangan menambah kelajuan, tukar kepada gear yang paling rendah, gear 1, sambil bergerak perlahan dan jangan terlalu rapat sampai tidak nampak sudah tayarnya. Nih masih nampak tayar, masih kan? Oke, berhentilah. Nampak tayar, nampak juga tayarnya yang memijak tanah tuh, menginjak jalan. Oke, teruskan. Oke, sampai di sinilah persamaan jalan B ya. Untuk jalan B akan pindah sudah lorong di sebelah kanan. Untuk jalan E kita akan kekal sampailah di bulatan elang. Jadi kita punya kenderaan nih kekalkan berada di tengah-tengah sini. Tidak perlu ke kanan, tidak perlu ke kiri. Kesan hazard di hadapan, perlahankan kenderaan. Oke, jalur rentas kuning yang kedua, coba bergerak lebih perlahan sebab di hadapan kita bulatan. Apabila ada peluang, teruskan menggunakan gear 2. Naik gear 3. Di bulatan cikgu suka menggunakan gear 2 pasal apa? Supaya kalau kita mau perlahan pun boleh tukar kepada gear 1. Kalau kita mau laju macam tadi, daripada gear 2 boleh naik kepada gear 3. Dia berada di tengah-tengah. Ya, kita kena pindah lorong kan, kita kena berpusing di bulatan elang sana. Jadi tempat yang sepatutnya kamu pindah lorong tidak boleh awal. Nih ada pas stopnya. Pas stop nih, limpas ya pas stop tuh, hidupkan signal ke kanan dan buat cito. Perhatikan kanan, apabila selamat baru pindah lorong perlahan-lahan. Motonglah. Perhatikan signal. Oke, di sini kena lebih hati-hati. Perhatikan jalur rentas kuning nih. Untuk kamu perlahan. Ini yang kedua. Yang kedua, hidupkan signal. Perlahan tukar kepada gear 2. Oke, jika mampu teruskan, jika tidak mampu tukar kepada gear 1. Ini, oke, boleh. Signal kekalkan hidup ya. Kamu kekal berada di sebelah kanan. Walaupun tiada garisan, ada 2 lorong kanan dan kiri. Oke. Bila berpusing di arah jam 3 nih, hidupkan signal untuk bagi tahu orang sebelah kiri nih yang kita mau menuju ke sana di arah jam 6. Dan untuk memberi tahu orang yang sebelah sini, kita masuk sini lebih mudah. Kekal di kanan, lepas itu masuk di kiri apabila selamat. Matikan signal, naikkan kepada gear 3. Tapi kalaulah kamu tiada peluang kamu pusing kan, kamu di kanan, tiada peluang untuk masuk ke kiri, tidak apa. Masih panjang lagi jalan ini. Yang penting signal jangan dimatikan, kena hidup. Tangan yang dibenarkan di atas steering 10-2 atau 9-3 saja.
tiada tempat-tempat yang lain, kau letak sini lah, letak sini, tak boleh 10.2 atau 9.3. Oke, di jalur atas kuning lagi, jumpa lagi nih. Yang kedua, perlahankan kenderaan, tukar siap-siap gear 2. Manalah tahu ada kenderaan, kita kena tukar gear 1 macam ni. Oke, tukar gear 1. Bila selamat, bergeraklah menggunakan gear 1 dan naikkanlah pada gear 2 balik. Signal awal, potong belum boleh ya, sebab garisan putus-putus baru boleh potong. Apabila selamat di arah sebelah kanan, buat cipto lah. Oke, sudah masuk sebelah kanan, jangan matikan signal, biarkan hidup. Perlahan-lahan masuk di laluan sini, susun. Masuk ke sini. Signal tidak perlu dimatikan, kekalkan hidup. Sekarang gear 2, boleh tukar kepada gear 1 sekiranya ada halangan. Oke, macam ini teruskan pergerakan. Kalau rasa tidak selamat, kenderaan itu terlalu laju walaupun jauh, kamu kena perlahan dan berhenti ya. Tapi kalau kenderaan itu jauh, bolehlah keluar. Oke, hati-hati dengan garisan-garisan nih. Garisan-garisan simpang, chevron, ini semua kamu dilarang memijak kan? Kalau kamu mijak di garisan, dikira gagal. Oke, mengesan hazard di hadapan, perlahankan kenderaan. Dan kita akan melalui kawasan perumahan dan pembinaan. Jadi, tindakanmu adalah jangan terlalu laju. Walaupun kau naik kepada gear 3, jangan terlalu laju membawa kenderaan di sini. Sebab macam-macam hazard yang kamu akan nampak. Contohnya simpang nih, banyak kenderaan keluar. Jadi bahaya di sini. Kamu kena perhatikan betul-betul, perlahankan kenderaan kamu. Ada yang kenderaan masuk simpang, contoh macam di hadapan. Jadi bila kamu laju, susah sudah kamu punya tindakan kamu untuk memperlahankan. Nampakkan awas tuh di ujung, dia dekat so dengan simpang ramah. Pokok-pokok yang nih kan. Di sini kita hidupkan signal. Perlahankan kenderaan, turunkan kepada gear 2. Jadi apabila kilometer itu sudah mencecah 20, mudah sudah untuk kamu masuk simpang macam sekarang. Ini perlu signal kah? Tidak perlu, sebab memang ini adalah seleko, bukan simpang. Kalau yang ini perlu, sebab ini simpang. Signal ke kiri. Kalau tadi kita keluar dari kanan, kita masuk kembali dari sebelah kiri. Selesai membelok, matikan signal. Oke, kesan lagi hazard di hadapan. Ini ada anjing. Kekalkan kenderaan kamu berada di laluan kamu, laluan yang betul lah. Oke, kesan lagi hazard di hadapan. Seleko tajam, jadi tindakan kamu perlahan. Asal kamu melalui kawasan-kawasan yang ada hazard kan, ada halangan-halangan nih, tindakan kamu kena perlahan, jangan bawa laju. Bila kamu perlahan, kamu mampu mengawal. Bila kamu bawa laju, susah untuk kamu bertindak. Kadang panik. Oke, bulatan lagi. Beri laluan arah kanan, sekiranya tiada halangan, teruskan ke hadapan. Oke, ini di belakang sudah ya. Jadi di belakang nih, pakailah gear 1. Sebab apa? Mungkin ada halangan-halangan lain lagi di belakang. Mungkin ada kenderaan. Sebab semasa ujian nanti, banyak kenderaan di sini nih. Oke. Jadi kamu kena lebih perlahan, kawal menggunakan gear 1 dan berhenti di sini kembali. Sebab itulah di sini mula dan tamat. Kamu bermula di sini, kamu menamatkan pun di sini juga. Oke, free gear, tarik handbrake, selesai. Jadi bila sudah selesai, tunggulah apa
arahan selanjutnya daripada penguji. Oke, jadi inilah laluan jalan E yang cikgu tunjukkan sama kau. Daripada awal kita bermula di sini sehinggalah kita tamatkan ke sini balik. Oke.